Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada para hadirin yang dihormati. Selamat datang kepada ahli panel pertama, Saudari Yap Chen Chen. Selamat datang juga kepada ahli panel kedua, Saudari Hiu Hui Le. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum pada hari ini. Tajuk forum pada pagi yang muda ini ialah sosialisasi. Apakah itu sosialisasi? Sosialisasi merupakan proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, kemahiran yang dipunyai oleh keluarga atau masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Tidak dapat disangkal bahawa sosialisasi dapat membantu seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna. Pada era globalisasi yang serba canggih di mana teknologi maklumat dan komunikasi berkembang pesat ini, pengaksesan individu terhadap sesuatu yang berlaku di setiap pelosok dunia tidak lagi mustahil dengan menekan enjin cari di mana-mana lapan sesawang. Peribahasa jauh perjalanan luas pemandangan tidak lagi bersesuaian jika dilihat dari aspek ini apabila perasaan ingin tahu masyarakat dapat diselesaikan di ujung jari dengan penggunaan internet. Hal ini telah membolehkan golongan masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan yang beraneka tanpa keluar dari kediaman masing-masing. Manfaat ini lagi ditonjolkan terutamanya pada hari ini. Masyarakat terpaksa mengelakkan diri daripada berada di kawasan awam untuk mematuhi penjarakan sosial demi menewaskan wabak COVID-19 ini. Namun, memandangkan golongan intelektual semakin ramai dalam kalangan masyarakat, masih terdapat individu yang bersasian masmumah sehingga mengakibatkan gejala sosial kian meningkat. Fenomena ini telah mencerminkan kekurangan dalam proses sosialisasi yang mantap dan berkesan. Jadi, siapakah yang bertanggungjawab untuk kemelut ini? Sudah terang lagi bersulung bahawa jawapannya adalah ejen-ejen sosialisasi. Siapakah ejen-ejen sosialisasi? Mereka merupakan individu atau pihak yang mampu membentuk individu yang menghayati nilai-nilai moral, antaranya termasuk institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi agama, masyarakat, dan media massa. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah kepentingan institusi keluarga dan agama sebagai ejen sosialisasi masyarakat? Terima kasih kepada saudari moderator. Seperti yang telah dinyatakan tadi, institusi keluarga merupakan salah satu ejen sosialisasi dalam masyarakat. Mengapakah hal ini dikatakan demikian? Hal ini demikian kerana keluarga banyak mempengaruhi perkembangan anak-anak. Menurut Profesor Diraja Ungku Aziz, rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Dengan itu jelas menunjuklah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sasial anak-anak. Ibu bapa seharusnya menjadi teladan kepada anak-anak kerana anak-anak ibarat sehelai kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkan warna pada kain tersebut. Sekiranya corak itu dilakar menarik dan cantik, maka bentuklah sasial anak-anak yang baik. Lazimnya ibu bapa akan mengajar anak-anak tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Melalui ibu bapa, anak-anak akan mempelajari kemahiran dan nilai-nilai dan kemudian mencontohi sikap mereka yang baik. Sebagai contoh, ibu bapa yang mengamalkan amalan hormat menghormati dalam kehidupan seharian dan sentiasa mesra berkomunikasi dengan orang lain akan mendorong anak mereka untuk mengikut perbuatan ibu bapanya kerana bagaimana ajaran berlakunya. Anak-anak yang sesekali mencontohi perbuatan ibu bapa yang baik tidak akan sesekali cuba melakukan sesuatu yang boleh menconteng arang atau menjatuhkan moral keluarga. Tokoh-tokoh pujangga pernah menukilkan bahawa kalau asal benih yang baik jatuh ke laut akan menjadi pulau, terlontar ke udara menjadi kejora.
dicampak ke bumi menjadi penawar. Pernyataan di atas jelas menunjukkan betapa signifikan peranan yang dimainkan oleh sebuah keluarga dalam pembentukan sosial anak-anak. Selain itu, masyarakat akan saling membantu, menyokong, dan bekerja sama dalam setiap aspek kehidupan melalui aktiviti pembelajaran di rumah. Hal ini disebabkan ibu bapa akan melatih anak-anak agar sudi membantu dan memberi kerjasama kepada orang lain. Dengan ini, anak-anak akan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Ibu bapa boleh melatih anak-anak supaya bekerja sama dalam melakukan sesuatu perkara seperti kerja rumah agar mereka dapat membesar dalam suasana yang saling bekerja sama. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menyediakan jadual tugasan kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat membahagikan kerja rumah dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Perbuatan seperti ini akan terbawa-bawa apabila anak-anak sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Lagipun, sikap bekerja sama dapat diterapkan dalam diri anak-anak dan ini boleh menyebabkan mereka disenangi oleh orang lain. Contohnya, mereka akan sudi memberi kerjasama kepada rakan-rakan untuk menghasilkan sesuatu projek dan tidak akan mencetuskan pertelingkahan dalam sebuah organisasi. Sebaliknya, mereka akan saling membantu dan menyokong antara satu sama lain. Mereka turut menjadi produktif sehingga mereka mendapat hasil tugasan yang berkualiti. Kata-kata orang tua, mufakat itu membawa berkat. Sekiranya anak-anak dipupuk sikap kerjasama sejak kecil, maka hal ini akan memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain apabila mereka melibatkan diri dalam kerja berkumpulan. Dengan itu, institusi keluarga haruslah berusaha memupuk sikap bekerja sama dalam diri anak-anak supaya mereka mudah menyesuaikan diri dengan tempat kerja pada masa kelak. Tambahan pula, institusi keluarga juga berperanan sebagai agen sosialisasi untuk memupuk sikap penyayang dalam masyarakat. Sikap kasih sayang harus dipupuk dalam diri anak-anak sejak kecil kerana membentuk bulu biala dari rebungnya. Mengapakah sifat penyayang ini harus dipupuk dalam kalangan anak-anak muda? Hal ini adalah kerana sifat bersikap kasih sayang, sikap penyayang akan mendatangkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Setiap insan hendaklah bersikap kasih sayang terhadap orang lain, tidak kira sesiapa kerana semua orang merupakan ciptaan Tuhan yang unik dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan menjalimi orang lain akan mengakibatkan huru-hara dalam sebuah negara dan berlakunya peperangan. Biar kita ambil contoh masyarakat Arab Jahiliyah yang mengamalkan semangat asabiah, sering bertelingkah dan menjalankan peperangan untuk menuntut bala demi kabilah. Perbuatan mereka sebegini adalah disebabkan mereka tidak mengamalkan sifat penyayang dalam diri sendiri. Masyarakat yang hidup dengan berlandaskan nilai kasih sayang antara satu dengan yang lain akan sentiasa bertolak ansur dan bertoleransi dalam kehidupan seharian. Oleh itu, masyarakat yang bagai enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing dan bersikap prejudis dapat dihapuskan. Selepas itu, izinkan saya terangkan tentang kepentingan institusi agama sebagai agen sosialisasi masyarakat. Menurut ilmuwan sains yang terkenal iaitu Albert Einstein, agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Dengan itu, jelaslah bahawa agama berperanan penting sebagai agen sosialisasi masyarakat. Ilmu agama merupakan ilmu yang mendekatkan diri seseorang kepada Maha Pencipta. Tambahan pula, ilmu dan agama mempunyai hubungan kait yang sangat rapat bagai api dengan asap. Seseorang yang mendalami ilmu tetapi dia tidak berlandaskan atau berpaksikan agama tidak akan merasai nikmat Tuhan. Sebagai analoginya, alat terpuji dan sempurna yang terkandung dalam kitab
akan menjadi sumber primer bagi membina pemahaman yang utuh tentang kemuliaan dan kehebatan memiliki sasya yang terpuji. Pembelajaran melalui pembacaan dan penelaahan yang mendalam sebegini mampu memberi input yang beragama seperti memahami nilai yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai seperti ketakwaan, kesabaran, kegigihan, keikhlasan, dan integriti membantu diri remaja membina pribadi muda. Selain mampu memberikan ajakan paradigma dalam melahirkan segala tindak tanduk mempastikan tuntutan agama. Seterusnya, ajaran agama hendaklah diterapkan dalam diri masyarakat agar semangat perpaduan dapat dipupuk. Hal ini kerana semua agama amat menitik beratkan toleransi, persaudaraan, dan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, penerapan ajaran agama dalam diri masyarakat dapat dipupuk melalui pembacaan kitab-kitab mengikut agama yang dianuti dan perayaan sesuatu agama. Umum mengakui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, Indian, Iban, dan lain-lain. Oleh itu, rakyat Malaysia mempunyai agama yang masing-masing. Kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia ini harus digunakan sebaiknya bagi mengeratkan lagi perpaduan antara semua lapisan masyarakat. Masyarakat yang lebih memahami dan mengenali agama pelbagai kaum tidak akan melakukan perkara yang mencemooh ajaran agama yang dianuti orang lain atau mencela bahasa dan cara hidup mereka. Dengan ini dapat mewujudkan persahabatan dan memupuk keharmonian dalam kalangan rakyat. Tambahan pula, rakyat Malaysia seharusnya menjadi penyebar keamanan, menunjukkan contoh yang terbaik kepada dunia dalam aspek menjalani kehidupan harmoni. Kita seharusnya meraihkan perbezaan yang ada, bukan mencari titik perbezaan yang akhirnya boleh menjadi pencetus kepada keadaan yang tidak menyenangkan, pergaduhan atau rusuhan yang langsung tidak membawa sebarang keuntungan. Di samping itu, agama merupakan panduan hidup dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan pelbagai cabaran dan rintangan akan kita hadapi dan agama dapat memberi sokongan kepada kita pada masa tersebut. Dengan itu, kita dapat mengharungi semua halangan dengan tabah. Agama juga dapat membentuk jati diri yang kukuh dalam diri masyarakat. Apakah maksud jati diri? Jati diri adalah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Misalnya, seminar keagamaan yang bersifat membentuk remaja boleh dilakukan agar remaja boleh membentuk jati diri yang kukuh melalui aktiviti keagamaan. Jati diri penting kepada semua insan kerana dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu sesebuah masyarakat serta negara. Sekiranya jati diri masyarakat kukuh, maka negara kita mampu menjana ke arah pembangunan yang berterusan dan melestarikan perpaduan dan keharmonian yang berkekalan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi agama berperanan penting dalam proses sosialisasi sesebuah masyarakat kerana agama mendatangkan banyak faedah kepada semua manusia. Hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan daripada ahli panel pertama tentang kepentingan institusi keluarga dan institusi agama sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Pada pandangan saya merupakan penjelasan yang amat terperinci dan menarik. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada saudari panel kedua tentang kepentingan institusi pendidikan dan media massa sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Salam sejahtera dan terima kasih kepada saudari moderator. Hadirin sekalian, institusi pendidikan merupakan ejen sosialisasi yang bertanggungjawab mensosialisasikan kanak-kanak ke
kepada norma dan nilai budaya masyarakat kita. Institusi pendidikan juga merupakan ejen sosialisasi yang bertanggungjawab untuk mengajar kemahiran kognitif secara formal seperti membaca, menulis, mengira, menghayati sejarah, mengenali bentuk muka bumi, memahami sains dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan telah memikul tanggungjawab ini melalui sistem persekolahan disebabkan negara kita memerlukan tenaga pekerja yang berpelajaran demi meningkatkan pembangunan negara. Seperti yang anda tahu, kanak-kanak dan para remaja menghabiskan masa 6 hingga 8 jam setiap hari di sekolah. Hal ini bermakna individu-individu, kemudahan-kemudahan dan budaya sekolah akan mempengaruhi sosialisasi seorang kanak-kanak. Di samping itu, guru juga sangat berpengaruh di institusi pendidikan. Gaya penampilan dan sikap kepimpinannya memainkan peranan yang penting dalam proses sosialisasi individu. Hal ini dikatakan sedemikian kerana guru bertindak sebagai ibu bapa kedua atau mentor kepada pelajar dalam mendidik para pelajar di sekolah. Malah, cara pentampilan sekolah, persekitaran serta budaya dan iklim sekolah juga berperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak atau pelajar. Antaranya termasuklah peraturan sekolah yang ditetapkan. Misalnya, lembaga disiplin akan memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan sentiasa dipatuhi oleh semua warga sekolah. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mencegah dan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral seperti pergaulan bebas, merokok, vandalisme dan sebagainya. Tambahan pula, institusi pendidikan juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai ejen sosialisasi melalui kegiatan kokurikulum. Dengan wujudnya aktiviti kokurikulum, pelajar dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah seperti bermain badminton, bermain bola sepak, bermain pingpong dan sebagainya. Malah, kegiatan kokurikulum juga dapat menyediakan alternatif kepada para pelajar untuk menunjukkan minat dan kebolehan masing-masing. Institusi pendidikan juga merupakan ejen sosialisasi formal yang pertama untuk kanak-kanak di mana mereka akan memainkan peranan sebagai seorang pelajar yang diharap dapat memenuhi objektif yang ditetapkan, mengikuti peraturan dan tingkah laku seperti orang lain. Walaupun kurikulum formal di institusi pendidikan menekankan aspek pengembangan dan kemahiran berfikir, kehidupan informal di sekolah pula diperkukuhkan dengan nilai-nilai yang penting dalam masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pengajaran pendidikan moral di sekolah. Sebagai contoh, guru-guru boleh memberi maklumat ataupun teori-teori berkaitan dengan moral semasa pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, penerapan pengetahuan moral dalam kalangan pelajar juga dapat dilakukan melalui aktiviti-aktiviti seperti permainan kecil, pembincangan secara kumpulan dan sebagainya semasa pengajaran di dalam kelas. Di samping itu, pengukuhan pengetahuan moral juga dapat dilakukan melalui ujian dan peperiksaan di sekolah seperti ujian penilaian sumatif, ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun dan lain-lain lagi. Institusi pendidikan juga merupakan tempat untuk berkongsi ilmu yang tidak formal. Contohnya, apabila kita duduk di kantin sekolah, tanpa sedar kita akan mendengar perbualan kanak-kanak yang berkisar pada topik televisyen, sukan, lagu yang digemari, cara berpakaian dan sebagainya yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam diri kita. Di samping itu, institusi pendidikan juga menekankan budaya sosial yang penting, apa yang dinilai dan bersesuaian dengan masyarakatnya kepada pelajar-pelajarnya. Contohnya, kurikulum dan buku teks yang menekankan nilai-nilai budaya Melayu, Cina dan India yang melambangkan bahawa kita menyanjung tinggi budaya setiap kaum yang tinggal di Malaysia. Ini adalah salah satu tugas institusi pendidikan yang sangat penting sebagai ejen sosialisasi. Terdapat juga teori yang melihatkan
institusi pendidikan sebagai ejen sosialisasi yang memenuhi fungsi untuk mengajar kanak-kanak tentang nilai dan adat bersama masyarakat. Dan ada juga pihak yang mengatakan bahawa institusi pendidikan boleh menanam pelbagai aspek masyarakat, terutama tentang kelas sosial. Jelasnya, peranan institusi pendidikan adalah untuk mengajar dan mendidik kanak-kanak dalam pelbagai aspek sosialisasi kehidupan. Sebagai ejen sosialisasi, institusi pendidikan bertanggungjawab mengajar secara formal kemahiran kognitif iaitu membaca, menulis dan mengajar subjek-subjek tertentu seperti matematik, sains, sejarah dan lain-lain. Dalam negara kita, Kementerian Pelajaran bertanggungjawab terhadap sistem persekolahan di mana tenaga pekerja akan dilatih untuk memegang jawatan sebagai guru dan pengetua. Oleh itu, institusi pendidikan adalah amat penting sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Seterusnya, media massa juga merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam masyarakat. Media massa merupakan platform komunikasi yang menyebarkan informasi kepada penonton tanpa balas secara langsung atau hubungan interpersonal di antara pengirim dan penerima. Malah, media massa juga membekalkan maklumat baik buruk sesuatu perkara. Surat khabar dan majalah merupakan media cetak yang tergolong dalam media massa. Media elektronik pula seperti radio, televisyen dan video juga memberi pengaruh yang besar kepada perubahan tingkah laku individu. Televisyen merupakan salah satu media massa yang mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi. Hal ini demikian kerana televisyen merupakan faktor utama dalam mensosialisasikan anak-anak dalam kalangan keluarga atau masyarakat. Contohnya, berita dalam televisyen menumpukan kejadian seperti kejatuhan kapal terbang, skandal seks, pembunuhan dan peristiwa-peristiwa yang sensasi. Drama-drama juga sering menunjukkan kaum wanita sebagai simbol seks. Bilangan cerita-cerita yang berunsurkan keganasan juga merupakan aspek sosial yang sering ditayangkan. Penonton pula, terutamanya golongan remaja, secara tidak langsung akan didedahkan dengan adegan-adegan seperti merompakkan ubutan. Ini mungkin akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Walaupun begitu, bukan semua program mempunyai unsur-unsur negatif. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat program dan iklan di televisyen yang boleh memperkenalkan penonton kepada budaya yang baru dan tidak biasa dilihatkan. Contohnya, mereka yang tinggal di luar bandar dan kawasan pedalaman akan mengetahui cara hidup manusia di bandar, manakala mereka yang tinggal di bandar akan dapat mempelajari cara hidup petani dan nelayan yang tinggal di luar bandar. Hal ini secara tidak langsung mendedahkan penonton kepada cara hidup masyarakat lain di berbagai pelosok dunia. Selain itu, internet dan komputer juga merupakan media massa yang sangat berpengaruh. Hal ini terbukti apabila ramai orang dewasa menghabiskan banyak masa di kafe cyber dan rumah untuk melayari internet serta bermain permainan komputer. Mengikut kajian, ahli sosiologi telah mendapati bahawa isi permainan video dan maklumat dalam internet dapat mensosialisasikan penggunanya. Apabila mereka bermain permainan komputer, mereka bukan sahaja didedahkan dengan aksi watak, tetapi juga idea dan imej yang diperlihatkan. Hal ini demikian kerana apa sahaja yang disalurkan dalam permainan video tersebut dan maklumat internet mempunyai mesej yang sangat kuat pengaruhnya. Oleh itu, ternyata mereka yang banyak menonton televisyen, bermain video dan melayari internet berkemungkinan besar akan disosialisasikan oleh apa yang dilihatnya. Tambahan pula, media massa juga menerbitkan rancangan berunsur agama dan pendidikan melalui televisyen dan radio. Hal ini secara tidak langsung dapat mensosialisasikan penonton dan pendengarnya. Media massa juga sering menyelitkan pengajaran
atau cerita bermotivasi tokoh-tokoh terkenal dalam artikel maupun dokumentari yang seterusnya dapat mewujudkan fungsi mensosialisasikan penggunanya melalui ajaran yang baik dan memanfaatkan mereka. Kesimpulannya, institusi pendidikan dan media massa adalah amat mustahak sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Oleh itu, institusi pendidikan dan media massa tidak harus diabaikan oleh masyarakat. Terima kasih kepada saudari kedua. Saya ingin menyampaikan penghargaan dari hati yang ikhlas atas perbincangan yang menarik serta membina tadi. Idea-idea yang dinyatakan oleh kedua-dua panel bukan sahaja matang tetapi juga amat bernilai untuk dijadikan rujukan. Saya amat bersetuju dengan pandangan panel pertama tentang betapa pentingnya institusi keluarga dan agama sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Institusi keluarga, terutamanya ibu bapa, haruslah menegakkan teladan yang baik dalam membimbing anak-anak supaya dapat membezakan antara intan dan kaca. Konsep bekerjasama juga patutlah ditanam dalam sanubari anak-anak sejak kecil, bermula dari keluarga untuk memudahkan anak-anak menyesuaikan diri dalam alam masyarakat apabila mereka dewasa. Tidak dapat dinafikan juga, institusi keluarga dapat mendidik anak-anak supaya menjadi seorang yang penyayang dan hal ini secara langsung dapat menyumbang kepada kewujudan masyarakat yang penyayang tanpa pertikaian yang memecah belahkan komuniti. Menurut saudari panel pertama juga, agama merupakan ejen sosialisasi yang penting. Di sini saya ingin menukilkan kata-kata pakar motivasi terkenal Malaysia, Dr. H.M. Tuah Iskandar seperti berikut. 1000 macis tidak dapat menerangi engkau dalam kegelapan. Namun, cahaya keimanan pasti dapat menyulung engkau ke jalan kebahagiaan. Dengan ini, jelaslah bahawa agama merupakan salah satu sokongan mental yang kukuh supaya kita dikurniakan ketabahan dan kecekalan jiwa dalam mendepani segala kekangan kehidupan. Tambahan pula, ajaran agama yang mengetengahkan nilai-nilai murni juga dapat membentuk jati diri individu yang kukuh dan sanggup mencapai sosialisasi yang utuh. Bertitik tolak daripada perkara yang dibincangkan tadi, saya juga agak bersetuju dengan pandangan saudari ahli panel kedua tentang kepentingan institusi pendidikan dan media massa sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Benar kata saudari tadi, bahawa para pelajar banyak menghabiskan masa di sekolah dan oleh itu, rakan sebaya dan guru-guru amat berpengaruh besar terhadap pembentukan personaliti mereka. Saya juga ingin sentuh tentang idea yang disebut oleh saudari tadi tentang kewujudan aktiviti kokurikulum di sekolah. Dengan menyertai aktiviti kokurikulum, para pelajar bukan sahaja dapat mempelajari kemahiran baharu, tetapi juga dapat memanfaatkan masa kerana masa itu emas. Mereka juga tidak mempunyai kesempatan untuk melepak di kafe cyber haram dan tidak akan mengenali sahabat berpengaruh negatif sehingga melakukan gejala sosial yang terhina. Selain itu, institusi pendidikan berperanan sebagai ejen sosialisasi yang penting melalui pengajaran subjek pendidikan moral di sekolah supaya dapat memperkenalkan pelbagai nilai-nilai murni kepada para pelajar mengikut bidang tertentu seperti perkembangan diri, kekeluargaan, dan alam sekitar. Menurut saudari panel kedua, media massa juga merupakan antara ejen sosialisasi yang berpengaruh. Pandangan ini sangat bernas kerana kedua-dua media cetak dan media elektronik adalah mudah diakses dan boleh diperolehi dengan harga yang murah atau percuma. Walaupun kadang-kadang informasi yang disiarkan menerusi media massa adalah tidak ditapis. Namun, pada pandangan saya, iaitu tanggungjawab ibu bapa atau institusi keluarga untuk menemani dan membimbing anak-anak yang masih kecil dan menggunakan media massa
supaya kemaslahatan ida masa dapat dimaksimumkan dalam proses sosialisasi. Seterusnya, saya mohon saudari Eni dan Nuh pertama untuk berkongsi tentang akibat yang akan timbul jika institusi keluarga dan institusi agama diabaikan oleh masyarakat. Dipersilakan. Terima kasih atas isi tambahan yang diberikan oleh saudari moderator tadi. Seperti yang kita ketahui, institusi keluarga memainkan peranan yang amat penting sebagai agen sosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Persoalannya, apakah kesan yang akan berlaku sekiranya institusi keluarga diabaikan oleh masyarakat? Antara kesannya ialah gejala sosial akan semakin berluasa dalam kalangan remaja. Ibu bapa merupakan faktor perdana apabila membincangkan isu-isu yang melibatkan remaja. Hal ini kerana ibu bapa sering dikatakan sebagai individu yang dekat dengan remaja dan banyak mempengaruhi proses pembentukan diri remaja. Namun begitu, ibu bapa kini mengabaikan tanggungjawab dan peranan mereka terhadap anak-anak kerana ibu bapa hari kini rakus mengejar kemewahan dan kebendaan semata-mata untuk memenuhi nafsu diri mereka. Keadaan ini menyebabkan banyak remaja membesar tanpa mendapat pelayan kasih sayang dan prihatin daripada ibu dan bapa mereka. Di sinilah timbul perasaan seolah-olah diri remaja yang tidak dihargai dan terabai. Lebih-lebih lagi apabila remaja berhadapan dengan masalah keluarga. Biar kita ambil contoh, remaja mungkin terlibat dalam kes mencuri, vandalisme dan lain-lain untuk menarik perhatian ibu bapa. Menurut Dr. Sheikh Hassan Ahmad, apabila remaja membuat andaian bahawa ibu bapa diri joy dalam tanggungjawab mereka dan berlakunya perkara yang tidak diingini dalam keluarga, remaja itu akan berasa marah dan kecewa dan memendam perasaan diri. Justru, remaja akan mengambil kesempatan untuk keluar meneroka dunia yang penuh dengan penipuan dan jenayah kerana mereka merasakan kehidupan diri menjadi kosong sebagai akibat keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi dengan baik kasih sayang oleh ibu bapa. Seterusnya, masyarakat yang tidak bertanggungjawab akan wujud sekiranya peranan institusi keluarga dikesampingkan. Secara umum, masyarakat dapat memupuk sikap bertanggungjawab melalui pembelajaran di rumah. Namun begitu, setengah ibu bapa tidak menitik beratkan nilai bertanggungjawab dalam diri remaja kerana mereka beranggapan bahawa cikgu-cikgu di sekolah akan mengajar mereka. So, ibu bapa sebenarnya turut mempunyai tanggungjawab untuk mengajar anak-anak dan bukan hanya bergantung kepada guru-guru di sekolah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh mengajar anak-anak untuk menjalankan kerja rumah dan sentiasa menepati masa untuk memupuk sikap bertanggungjawab dalam diri anak. Apakah kesannya jika anak-anak tidak mempunyai tanggungjawab? Pertama sekali, anak-anak tidak akan melaksanakan kewajipan sebagai seorang anak. Mereka akan mengabaikan ibu bapa yang menjaga mereka sehingga dewasa apabila mereka sudah berjaya dan mendirikan keluarga mereka sendiri. Lebih-lebih lagi, anak-anak tidak akan dipercayai oleh orang lain semasa bekerja kerana sikap mereka yang tidak bertanggungjawab. Intihannya, masyarakat yang tidak bertanggungjawab akan dilahirkan sekiranya institusi keluarga diabaikan. Samping itu, amalan budi bahasa tidak akan diamalkan oleh masyarakat. Slogan budi bahasa budaya kita telah menunjukkan betapa penting budi bahasa terhadap setiap manusia. Masyarakat yang mempunyai budi bahasa akan sentiasa bersopan santun apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. Jadi, apakah kaitannya institusi keluarga dengan isu budi bahasa semakin dipinggirkan? Hal ini dapat dikatakan bahawa rumah merupakan satu tempat yang harus menekankan penggunaan budi bahasa dan
dalam kehidupan seharian. Misalnya, kita akan menggunakan bahasa yang sopan untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga kita dan orang di sekeliling kita. Karena ibu bapa kita mengajar kita agar tidak menggunakan bahasa kasar semasa bercakap dengan orang lain semasa kita masih berusia muda. Bahasa yang kasar akan menimbulkan konflik diri sendiri dengan orang lain karena mereka merasa diri tersinggung. Oleh itu, institusi keluarga diabaikan akan turut menyebabkan budi bahasa dikesampingkan oleh masyarakat. Selesai dengan perbincangan tentang kesan pengabaian institusi keluarga oleh masyarakat. Apakah pula akibat kalau institusi agama diabaikan oleh masyarakat? Antara kesannya ialah keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan masyarakat. Contohnya, isu-isu yang berkaitan dengan pembuangan bayi, penyalahgunaan dada, dan kes buli yang sentiasa menjadi isu utama di dada akhlak kebelakangan ini. Keruntuhan akhlak dalam diri manusia, terutamanya remaja, menyebabkan mereka dipandang hina oleh orang lain. Masyarakat tidak lagi menyanjung akhlak dan kepribadian individu berkenaan dan sering memperkatakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Tambahan pula, masyarakat bukan sahaja akan berprasangka buruk terhadap remaja yang bersalah, tetapi juga mereka yang menjadi mangsa kes-kes keruntuhan akhlak. Maka masa depan mereka akan terjejas dan menyebabkan mereka susah untuk mencari rezeki kelak. Seterusnya, manusia gagal untuk mengawal emosi diri. Hal ini kerana kekurangan pendidikan agama akan menyebabkan seseorang itu hilang kawalan diri. Mereka tidak dapat menahan kemarahan apabila mereka berlaku perselisihan faham dengan orang lain. Contohnya, apabila kesilapan yang dilakukan mereka ditunjukkan oleh orang lain, mereka akan mudah bermarah dan bertikam lidah dengan orang tersebut. Sebaliknya, didikan agama yang kukuh membentuk sikap bersabar dalam diri seseorang. Lazimnya, manusia yang sentiasa mengamalkan nilai toleransi tidak mudah untuk marah dan bertengkar dengan orang lain. Mereka akan lebih terbuka untuk menerima kritikan daripada orang lain dan sudi untuk mendengar pandangan yang berbeza daripada perspektif diri, dan seterusnya mereka akan membagi kelemahan yang ada pada diri sendiri. Selain itu, sesebuah negara akan menjadi huru-hara jika rakyatnya tidak menerima didikan agama. Hal ini disebabkan kita menjalankan kehidupan kita berlandaskan ajaran agama. Sekiranya kita menjalankan sesuatu perkara yang tidak mematuhi ajaran agama, maka berbagai akibat yang akan berlaku pada diri kita. Sebagai contoh, masyarakat Arab Jahiliyah banyak melakukan perkara yang tidak bermoral seperti pembuangan bayi perempuan, judi dan zina, kerana mereka masih belum menerima ajaran Nabi dan Rasul, dan mereka tidak mahu untuk menerima ajaran tersebut. Akibatnya, negara mereka sering berlakunya peperangan dan rakyat sentiasa hidup dalam kehidupan susah. Kesimpulannya, institusi keluarga dan agama harus dititik beratkan oleh masyarakat agar proses sosialisasi dapat dijalankan, kerana pengabaian institusi keluarga dan institusi agama akan mengundang banyak masalah yang serius. Terima kasih kepada saudari ahli panel pertama kerana sudi berkongsi pandangan anda. Baiklah, bagi saudari ahli panel kedua, bolehkah anda menceritakan akibat yang timbul jika institusi pendidikan dan media massa diabaikan oleh masyarakat? Terima kasih saudari moderator, ahli panel dan para hadirin yang dihormati. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Pepatah Melayu ini sering diperkatakan oleh rakyat serta membawa maksud yang mendalam dalam konteks kepentingan menjamin kualiti hidup seseorang, di samping menyediakan kita ke arah generasi yang berkemampuan dan berdaya saing. Ilmu yang dipelajari haruslah dimanfaatkan demi negara dan bangsa. Hal ini demikian kerana ilmu tanpa amal ibarat pokok ledak yang tidak berbuah.
Persoalannya, apakah akibat yang timbul jika institusi pendidikan diabaikan oleh masyarakat? Antara kesan institusi pendidikan diabaikan oleh masyarakat ialah ilmu yang diabaikan akan menyebabkan kehidupan seseorang terumbang-ambing dan tidak menentu. Seseorang individu yang kurang berpendidikan akan mengalami masalah kronik ketika memilih kerjaya. Hal ini seterusnya akan menyebabkan peluang untuk mendapat pekerjaan bagi menyerah diri menjadi tipis. Kebanyakan pekerjaan di masyarakat ini memerlukan pendidikan sebagai langkah pertama, manakala kebolehan dan kemahiran diperlukan selepas itu. Selain itu, masalah sosial dalam kalangan masyarakat akan menjadi-jadi. Dengan kata lain, taraf kehidupan masyarakat akan menjadi rendah dan seterusnya menyebabkan masalah kemiskinan. Hal ini bermakna bahawa pengangguran di negara kita akan berlipat ganda tanpa batasan. Apabila seseorang itu gagal memperolehi pekerjaan yang stabil untuk menyara diri, secara otomatik mereka akan mengalami masalah kewangan akibat kekurangan wang untuk menyara hidup. Sedangkan kehidupan abad ke-21 penuh dengan cabaran dan isu kewangan menjadi satu isu yang paling hangat diperbahaskan. Di samping itu, sekiranya institusi pendidikan diabaikan oleh masyarakat, maka walaupun seseorang itu berjaya bersaing dan mendapat pekerjaan, sudah terang bagi bersuluh bahawa seseorang itu hanya layak untuk menjawat jawatan yang berada di peringkat bawahan sahaja, seperti kerana pejabat dan sebagainya. Bagi sesetengah individu, ternyatalah mereka memiliki impian untuk menjawat jawatan yang tinggi seperti pengurus, pengelia dan sebagainya. Namun, impian mereka hanya sekadar mimpi. Sekiranya mereka tidak menggenggam pendidikan sebagai kelayakan yang paling penting untuk menjawat jawatan yang tinggi. Hal ini seterusnya dapat mempertingkatkan kadar stres seseorang jika difikirkan dan kemungkinan akan menyebabkan wujudnya masalah mental. Di samping itu, sekiranya institusi pendidikan diabaikan oleh masyarakat, sudah pasti kadar buta huruf di negara kita, Malaysia, akan meningkat secara mendadak. Hal ini berlaku kerana masyarakat kekurangan ilmu pengetahuan dan menjadi kurang terdidik apabila mereka mengabaikan institusi pendidikan yang sebenarnya merupakan elemen yang amat penting dalam kehidupan kita. Sekiranya situasi ini terus berlanjutan, sudah pasti akan turut menjejaskan perkembangan ekonomi negara kerana berlakunya kemerosotan dari segi perkembangan teknologi. Memandangkan kemerosotan ilmu dalam kalangan masyarakat akan menyebabkan kebanyakan aktiviti ekonomi negara yang berintensif buruh dan bukannya berintensif modal dan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, pengabaian institusi pendidikan oleh masyarakat juga akan mengakibatkan status kehidupan seseorang itu dalam kalangan masyarakat menjadi rendah. Hal ini terbukti apabila seseorang yang gagal menuntut ilmu di institusi pendidikan akan dilabelkan sebagai seseorang yang gagal, memikul segala tanggungjawab dan seterusnya mengakibatkan tiada masyarakat yang berani menaruh harapan tinggi ke atas mereka, sama ada dari segi pekerjaan ataupun kehidupan harian. Malah, hal ini secara tidak langsung turut mendorong anggapan masyarakat bahawa kehadiran mereka adalah tidak penting. Jelasnya, institusi pendidikan tidak harus diabaikan oleh masyarakat kerana ilmu pengetahuan adalah amat penting dan perlu diperolehi melalui institusi pendidikan. Malah, ilmu tidak akan datang sendiri, bah kata peribahasa, yang pula tidak datang berboleh, yang pipi tidak datang melayang. Hal ini serupa dengan cabaran-cabaran hidup yang lain kerana masing-masing memerlukan usaha kita. Jika seseorang itu gagal berusaha, maka mereka akan ditelan oleh zaman globalisasi ini. Sekiranya institusi pendidikan diabaikan oleh masyarakat, sudah pasti akan menyebabkan berlakunya masalah kemerosotan pendidikan di negara kita. Titik tolak daripada perkara yang dibincangkan tadi, sekiranya institusi media massa diabaikan oleh masyarakat, maka fungsi media massa sebagai pemberi maklumat tidak akan dapat dilaksanakan.
Seperti yang anda tahu, media massa memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita pada hari ini, sehingga setiap orang tidak mungkin dapat mengasingkan diri daripada pengaruhnya, sama ada melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini kerana media massa merupakan suatu keperluan sebagai alat untuk mendapatkan maklumat berkaitan isu semasa, sukan, pendidikan, kesihatan dan hiburan bagi semua. Pengaksesan media massa dalam kehidupan moden ini menjadi amat pantas sebagai hasil perkembangan sains dan teknologi. Antaranya termasuklah akhbar, majalah, radio, televisyen, filem, pita rakam, piring hitam, buku dan sebagainya. Semua jenis komunikasi melalui media seperti ini memungkinkan penyebaran maklumat yang tepat secara meluas kepada penerima yang ramai dan berselera di merata-rata tempat. Oleh itu, sekiranya media massa diabaikan oleh masyarakat, maka maklumat dan isu-isu semasa akan sukar disebarkan kepada golongan masyarakat. Selain itu, peranan media massa sebagai sumber dan pusat pengumpulan pelbagai maklumat juga tidak dapat diwujudkan sekiranya media massa diabaikan oleh masyarakat. Masyarakat yang memerlukan maklumat berkaitan dengan aspek tertentu tidak dapat merujuk kepada media massa untuk memperolehi maklumat tersebut. Sebagai contoh, masyarakat ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan gaya hidup sihat. Sekiranya mereka mengabaikan media massa, maka mereka akan mengambil masa lebih panjang untuk mencari maklumat tentang gaya hidup sihat melalui sumber lain kerana terpaksa membaca bahan yang terpilih satu demi satu berbanding dengan terus memetik artikel yang disebarkan atas talian. Selain itu, proses mencari maklumat tertentu akan menjadi lagi rumit kerana mereka juga tidak dapat mencari maklumat tersebut melalui media cetak seperti majalah kesihatan dan sisipan akhbar dalam bahagian kesihatan. Memandangkan masyarakat ini lebih bergantung kepada media elektronik untuk pembelian barang atas talian, maka sudah pasti masyarakat tidak dapat menerima maklumat dan informasi yang terkini tentang promosi produk sekiranya masyarakat mengabaikan media massa, yang seterusnya akan menimbulkan pelbagai masalah dalam kehidupan seharian mereka. Di samping itu, peranan media massa dalam pembangunan negara juga tidak dapat dimainkan sekiranya masyarakat mengabaikan media massa. Media massa yang terdiri daripada media elektronik dan media cetak memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Media massa menyalurkan pelbagai maklumat yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan mendedarkan masyarakat kepada pemikiran baharu dan membuka minda seseorang. Pepatah menyatakan bahawa membaca kunci pengetahuan. Rakyat seperti ini akan dapat membantu proses pembangunan negara dengan cepat. Namun, tanpa media massa, rakyat sesebuah negara tidak akan dapat mendapat sebarang pengetahuan, terutamanya tentang isu global dan kehidupan mereka, umpama katak di bawah tempurung. Masyarakat ini sedang berusaha menjayakan projek multimedianya dengan serius untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu semasa. Hal ini merupakan inisiatif yang mustahak supaya rakyat negara sentiasa mengikut arus global dan tidak ketinggalan. Kesan ini amat bermakna kerana rakyat yang berfikiran matang dan mengetahui perubahan sekitar dunia adalah pemangkin utama untuk menjamin negara terus membangun. Jadi, sudah amat nyata kesannya jika media massa diabaikan oleh masyarakat, iaitu pembangunan negara akan terbantu. Tambahan pula, sudah diketahui bahawa semua media massa juga boleh dijadikan alat yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, iaitu penyebaran ilmu pengetahuan dan maklumat berkaitan ekonomi dan sukan, serta dapat membantu meningkatkan minat membaca dalam kalangan masyarakat. Melalui media massa, orang ramai dapat memperolehi pengetahuan mengenai apa-apa jua yang berlaku di dalam dan di luar negara. Sebagai contoh, bagi seseorang ahli perniagaan, maklumat terkini tentang bidang perniagaan akan dapat membantu ahli perniagaan tersebut
untuk membuat perancangan syarikat dan menyusun strategi serta dapat mengelakkan syarikat daripada mengalami kerugian. Tanpa media massa, seseorang peniaga tidak dapat membuat persediaan untuk mengatasi sesuatu masalah ekonomi yang akan wujud dan terpaksa menanggung kerugian. Pembelut yang akan timbul sebagai kesan pengabaian media massa oleh masyarakat juga boleh dikaitkan dengan isu yang paling hangat sekarang, iaitu penularan wabak COVID-19. Persoalannya, adakah kita sanggup menanggung kerugian berjuta-juta nyawa yang terkorban tanpa bantuan media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang kerunsingan situasi semasa? Tepuk dada tanya saudara. Selain itu, peranan media massa sebagai ejen pembangunan dan perpaduan negara juga tidak dapat dimainkan sekiranya media massa diabaikan oleh masyarakat. Tanpa media massa, pengetahuan asas budaya, bahasa dan adat resam berbagai etnik tidak dapat disebarkan. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai contoh melalui aktiviti kebudayaan seperti tarian, lagu dan cara hidup, sama ada masyarakat tempatan atau masyarakat asing, seseorang itu akan dapat menyelami dan memahami unsur kebudayaan suatu kaum secara tidak langsung. Media massa, terutamanya media cetak, dapat menyemaikan semangat perpaduan dalam jiwa masyarakat berbilang kaum. Semangat bersatu padu dan saling menghormati dapat mewujudkan keharmonian masyarakat. Jadi, keadaan ini dapat mengelakkan perulangan pencetusan peristiwa 13 Mei yang menggugat perpaduan kaum. Apabila semangat perpaduan dapat disemarakkan, sudah pasti akan membantu proses pembangunan negara supaya berjalan dengan lancar. Jelasnya, sekiranya media massa diabaikan oleh masyarakat, sudah pasti akan menjejaskan perpaduan dan pembangunan negara di Malaysia. Tambahan pula, sekiranya masyarakat mengabaikan media massa, peranan media massa sebagai alat yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat juga tidak dapat diwujudkan. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya perlu diwujudkan untuk memudahkan pembangunan negara. Umpamanya, media massa boleh menyiarkan dasar-dasar kerajaan seperti menjelaskan rancangan Malaysia ke-9 dan sebagainya supaya rakyat dapat memahami dan menerima serta bersikap terbuka terhadap dasar-dasar pembangunan negara. Sesebuah negara memerlukan sokongan rakyatnya dalam segala langkah dan program yang dijalankan. Rakyat pula memerlukan kerajaan yang cekap dan telus dalam melaksanakan proses pembangunan. Melalui media massa, rakyat boleh memberikan reaksi dengan mengemukakan pandangan mereka. Jelasnya, pengabaian media massa oleh masyarakat akan menjejaskan perhubungan antara kerajaan dengan rakyat. Apabila perasaan tidak puas hati rakyat tidak dapat disampaikan kepada pihak kerajaan, manakala pihak kerajaan tidak sanggup mengambil tindakan sebelum berlakunya pemberontakan rakyat, maka seterusnya ketiadaan media massa sebagai penghubung antara rakyat dengan kerajaan akan menjejaskan pembangunan negara. Kesimpulannya, institusi pendidikan dan media massa memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, masyarakat tidak harus mengabaikan institusi pendidikan dan media massa, dan sebaliknya haruslah berusaha untuk memanfaatkan mereka. Terima kasih kepada saudari ahli panel pertama yang berjaya meluaskan pengetahuan saya dengan penjelasan akibat yang akan timbul jika institusi pendidikan dan institusi media diabaikan oleh masyarakat yang amat kritis dan tepat. Setelah meneliti perbincangan yang sistematik tadi, izinkan saya untuk mengungkap semula beberapa isi yang penting dan perlu dititik beratkan oleh semua. Saya akan bermula dengan akibat yang akan muncul apabila institusi keluarga diabaikan. Apabila ibu bapa tidak menyedari tanggungjawab mereka terhadap perkembangan diri anak-anak dan biarkan sendiri sibuk dengan pekerjaan, maka anak-anak akan cuba menarik perhatian ibu bapa dengan melanggar peraturan sekolah atau memenuhi
memenuhi keperluan emosi mereka di luar keluarga. Anak-anak yang masih berfikiran mentah akan mudah terperdaya sehingga mereka akan terjerumus dalam kancah kemaksiatan yaitu gejala sosial yang terhina atau menjadi mangsa gejala sosial seperti kes rokok dan penagihan dana yang tentu akan menjejaskan masa depan anak-anak. Pengabaian institusi keluarga juga akan melahirkan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertata susila kerana memanglah ibu bapa mereka juga menunjukkan contoh yang salah di rumah. Situasi ini bertepatan dengan peribahasa seperti kedam mengajar anaknya berjalan dengan betul. Seterusnya, saya amat bersetuju dengan pandangan saudari ahli panel pertama tentang bagaimana pengabaian agama akan mengakibatkan keruntuhan akhlak masyarakat. Mereka yang terbabit dalam gejala sosial bukan sahaja menggadaikan masa depan diri, tetapi juga menganiaya mangsa gejala sosial yang tidak bersalah sehingga alam masyarakat ini tidak lagi aman dan penuh dengan krisis yang tidak tersangka. Benar juga pandangan saudari bahawa apabila agama diabaikan, maka seseorang individu akan gagal mengawal emosi diri. Tanpa pengukuh keimanan dalam jiwa, seseorang individu akan melangkau sempadan dan perkelakuan tanpa kesederhanaan. Jadi, masyarakat ini akan penuh dengan individu yang ego dan tidak sanggup mengakui kesalahan diri. Tambahan pula, negara akan menjadi huru-hara dan tidak lagi aman kerana rakyat negara berlaku sesuatu dengan sesuka hati dan tidak mematuhi peraturan undang-undang. Pendek kata, kehilangan keimanan, kehilangan kemanusiaan. Bagi saudari ahli panel kedua pula, izinkan saya membuat kesimpulan mengenai ucapan anda tadi. Pengabaian pendidikan oleh masyarakat terutamanya dapat dilihatkan dalam isu pengangguran yang kian serius. Tidak dapat dinafikan bahawa mereka yang tidak mempunyai latar akademik yang berlayak tidak akan menjual jawatan yang tinggi dan oleh itu menjadikan sumber pendapatan mereka yang tidak stabil. Tanpa mementingkan institusi pendidikan, mereka bukan sahaja mempunyai taraf hidup yang rendah, malah terpaksa mengalami stres secara hidup dan kerap mempertikaikan nilai diri sendiri kerana sentiasa dipandang rendah oleh orang lain. Tidak mustahil apabila jumlah individu yang menghidapi penyakit mental seperti kemurungan meningkat secara drastik kerana pengabaian institusi pendidikan telah mempengaruhi kehidupan mereka secara negatif. Pada peringkat negara pula, apabila institusi pendidikan diabaikan, maka buta huruf di negara akan meningkat sehingga negara akan mengalami masalah kekurangan tenaga kerja yang berilmu profesional bagi menyelesaikan masalah. Jadi, kemelesetan ekonomi negara akan berlaku sebagai akibat peningkatan bilangan rakyat yang tidak berpelajaran. Akhirnya, saya ingin menyimpulkan isi saudari ahli panel kedua tentang akibat yang akan muncul apabila media massa diabaikan. Antaranya termasuk maklumat suka disebar dan diberi akses. Contoh masalah berkenaan ialah kemudahan pembelian atas talian tidak dapat dimanfaatkan. Seterusnya, kepada negara terjejas disebabkan kekurangan ilmu terhadap budaya kaum lain yang lazimnya dapat diperolehi melalui media massa dalam kalangan masyarakat negara serta pertumbuhan ekonomi negara akan terbantut disebabkan hubungan antara rakyat dan kerajaan yang berselisih kerana ketiadaan media massa sebagai pengantara. Tuntasnya, forum hari ini telah membincangkan tentang tajuk sosialisasi dengan menyentuh kepentingan institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan dan institusi media massa sebagai ejen sosialisasi masyarakat serta akibat yang timbul jika institusi-institusi yang disebut tadi diabaikan oleh masyarakat. Dengan penerangan dan penyelidikan contoh-contoh yang berkaitan oleh kedua-dua ahli panel yang sudi membicarakan tajuk forum hari ini yang sungguh bermakna,
tentang kepentingan ejen-ejen sosialisasi dan akibat pengabaian ejen-ejen sosialisasi. Semoga forum ini dapat menyedarkan para hadirin supaya memainkan tanggungjawab diri dalam masyarakat sebagai ejen sosialisasi, supaya masyarakat ini terdiri daripada individu yang bersasiasat muda dan berakhlak mulia. Harapkan juga forum ini telah memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili semua ahli panel untuk menyampaikan setinggi-tinggi terima kasih kepada para hadirin yang sudi menyaksikan forum hari ini. Lantaran keterbatasan masa, saya mohon mengakhiri bicara ini dan selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih.